Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kita, Encik Wan Saifullah dan rakan-rakan sekalian. Saya Yong Jia Yong dan hari ini kumpulan kami akan membentangkan tokoh Profesor Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Kandungan laporan kami merangkumi 4 subtajuk, yaitu pengenalan, latar belakang, kejaya, dan juga sumbangan. Sebelum kumpulan kami memulakan pembentangan hasil kajian tugasan tokoh secara lebih mendalam, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, yaitu saya Yong Jia Yong, Delfina Eng, Desmond Lau, dan akhir sekali Sim Seliang. Pertama sekali, saya akan membentangkan pengenalan Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz, Ungku Abdul Hamid. Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Pak Ungku merupakan tokoh cendekiawan terkenal dan amat dihormati terutamanya dalam bidang pendidikan dan ekonomi di Malaysia. Walaupun wajah beliau seperti orang English, tetapi pemahaman dan perjalanan hidup beliau ialah berpandukan agama Islam sebab keprihatinan beliau dalam memerangi isu kemiskinan rakyat Melayu. Pada tahun 1968, beliau dilantik sebagai orang Melayu dan rakyat Malaysia pertama menyandang jawatan Naib Kansellor ketiga Universiti Malaya hingga tahun 1988. Di samping itu, beliau merupakan ketua pengarah Majlis Bahasa dan Kesusasteraan Malaysia yang pertama dari tahun 1956 hingga 1957. Beliau juga telah dianugerahkan gelaran Profesor Diraja pada tahun 1978. Selain daripada itu, penubuhan Lembaga Urusan dan Tabung Haji iaitu LUF dan Angkasa merupakan cetusan idea Profesor Ungku Aziz. Dari segi pendidikan, beliau mementingkan mendidik anak-anak Bumiputera yang miskin di luar bandar. Hal ini adalah untuk mengubahkan kehidupan mereka yang miskin ke arah kehidupan yang lebih selesa. Pada tahun 1977, beliau menubuhkan satu-satunya pusat yayasan sains yang berpusat di Universiti Malaya yang memberikan peluang kepada pelajar Bumiputera luar bandar untuk mencuburi bidang sains dan teknologi. Dalam bidang pembangunan negara, beliau mempunyai pemahaman sendiri dan sangat berbeza dengan pandangan ahli-ahli ekonomi barat maupun Malaysia. Pada tahun 1980-an, beliau membincangkan keperluan rakyat Malaysia untuk mempelajari dan melindungi peninggalan sastra dan intelektual masa lalu yang mengandungi banyak mutiara idea dan pemikiran yang sangat indah dalam tulisannya. Beliau benar-benar seorang intelektual awam di mana perkhidmatannya tercermin dalam kehidupan rakyat Malaysia dalam semua peringkat. Oleh sebab itu, beliau telah menerima banyak penghargaan dalam peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Hai, saya Delfina akan berkongsi bersama anda tentang latar belakang Profesor Ungku Aziz. Profesor Ungku Aziz mempunyai darah kerabat di Raja Johor daripada ayah beliau. Beliau dilahirkan di London, United Kingdom pada 28 Januari 1922. Ayah beliau yang bernama Ungku Abdul Hamid Ungku Abdul Majid memegang jawatan Lieutenant dalam pasukan tentera Timbalan Setia Johor. Manakala ibu beliau yang bernama Hamidah binti Abdullah berketurunan Turki dan beragama Islam. Semasa Profesor Ungku Aziz berusia 2 tahun, ibu beliau meninggal dunia pada tahun 1924. Ketika Profesor Ungku Aziz berumur 5 tahun, beliau dibawa pulang ke Batu Pahat, Johor.
Datuk beliau, Ungku Abdul Majid, membawa beliau melawat ke seluruh Eropah. Ayah beliau merupakan seorang yang cerdik dan pernah belajar di Universiti Cambridge serta boleh berkomunikasi dalam bahasa Parsi, Arab dan Sanskrit. Profesor Ungku Aziz turut mewarisi kebijaksanaan ayah beliau. Beliau berkahwin dengan Sharifah Aziz dan dikurniakan seorang anak perempuan, Yang Mulia Tan Sri Datuk Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, bekas Gabenor Bank Negara Malaysia. Beliau juga merupakan sepupu kepada cendekiawan Muslim yang terkenal, Yang Mulia Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Alatas. Selepas kematian pasangan pertama beliau mengawini bekas Naib Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad yang bernama Rohayah Ahmad Bahiran atau juga dikenali sebagai Rahayah Bahiran. Allahyarham Profesor Ungku Aziz yang berusia 98 tahun meninggal dunia di Hospital Prince Court, Kuala Lumpur pada hari Selasa 15 Disember 2020 akibat sakit tua. Profesor Ungku Aziz memulakan pendidikan awal di Johor. Beliau lulus dari Sekolah Dasar Ngiheng dan segera bertukar ke sekolah di Sekolah Bukit Zahra, English College, kemudian ke Sekolah Melayu Batu Pahat. Beliau melanjutkan pelajarannya setelah menamatkan pengajian di Stamford Raffles College, Singapura dengan ijazah dalam bidang seni pada tahun 1947. Setelah menamatkan ijazah sarjana muda sastra, beliau melanjutkan pelajarannya di Universiti Malaya, Singapura dan menamatkan pengajian pada tahun 1951 dengan ijazah kelas pertama dalam bidang ekonomi. Pada tahun 1964, beliau memperoleh PhD dalam ekonomi dari Universiti Waseda Tokyo, Jepun. Profesor Ungku Aziz ditawarkan beasiswa ketika masih di Universiti Malaya. Beasiswa untuk melanjutkan pelajaran di London School of Economics, tetapi beliau menolak kerana lebih berminat memikirkan masalah ekonomi Malaysia. Saya Desmond Lau dan akan menyambungkan pembentangan kerjaya Profesor Diraja Ungku Aziz. Profesor Diraja Ungku Aziz adalah seorang tokoh akademik dan ekonomi yang sering kita kagumi dan sanjungi. Ketika beliau memasuki kerjaya dalam akademik, kerjayaannya terbukti luar biasa. Beliau merupakan anak Melayu pertama yang dilantik untuk memegang jawatan penting di Universiti Malaya. Setelah jabatan itu dinaik tarafkan menjadi fakulti, beliau ialah orang pertama yang menjadi dekannya, Profesor Ekonomi dan Naib Kaunselor. Setelah menjejak kaki di universiti, beliau pernah berkhidmat sebagai pensyarah ekonomi. Selain daripada pensyarah ekonomi, beliau juga pernah memegang jawatan sebagai pensyarah kanan dan ketua jabatan ekonomi. Setahun sebelum menjejak kaki di universiti, beliau menyertai perkhidmatan awam Johor. Tidak dapat dilupakan juga bahawa beliau menjadi dekan Fakulti Sastera, diikuti dengan dekan Fakulti Ekonomi dan pentadbir. Seterusnya, Profesor Ungku Aziz dilantik sebagai Naib Kaunselor selama 20 tahun. Beliau merupakan orang Malaysia yang pertama untuk memegang jawatan tersebut paling lama. Disebabkan pencapaian Profesor Ungku Aziz yang mengagumkan negara, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah menganugerahkan gelaran Profesor Diraja Ekonomi kepada beliau. Selepas bersara sebagai Naib Kaunselor, beliau tidak berdiam diri, malah menyambung kerjayaannya sebagai Profesor Emeritus di Universiti Malaya, serta memegang jawatan sebagai pengarah di beberapa syarikat dan terus melibatkan diri dalam banyak institusi kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Atas kebolehan Profesor Ungku Aziz, maka wujudlah Taman Botani, repositori seni Asia serta sebuah kedai buku koperasi di universiti. Semasa Universiti Malaya berada di bawah pimpinan beliau, terdapat pelaksanaan program pertukaran mahasiswa antara Universiti Malaya dengan Institut Bahasa Timur dan kemudian Institut Negara-Negara Asia dan Afrika di Universiti Negara Moskow sejak tahun 1970. Profesor Ungku Aziz juga mengasaskan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad atau dipanggil sebagai Angkasa. Pada tahun 1971, beliau menjadi Yang di-Pertuan Angkasa semenjak Angkasa berjaya ditubuhkan. Beliau turut menerima anugerah Tokoh Koperasi Negara pada tahun 2002 sempena Hari Koperasi Negara
Selain daripada anugerah tokoh korporasi negara, Tuli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menganugerahkan tokoh Ma'al Hijrah kepada beliau pada tahun 1997. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Sim Seliang. Saya akan menerangkan tentang sumbangan-sumbangan Profesor Diraja Dr. Ungku Abdul Aziz. Tidak boleh dinafikan bahawa beliau ialah seorang ahli ekonomi dan ilmuwan yang cerdik pandai. Oleh itu, kebanyakan sumbangan beliau adalah daripada aspek ekonomi dan pendidikan. Antaranya, beliau telah mencetuskan idea tabung haji. Profesor Ungku Abdul Aziz telah mengkaji cara-cara orang Melayu menyimpan duit untuk menunaikan haji semasa bekerja sebagai pensyarat ekonomi di Universiti Malaya. Oleh itu, beliau telah memberi buah fikiran supaya menubuhkan satu badan bagi Bumi Putra untuk menyimpan wang dan menguruskan perjalanan bakal haji ke Mekah. Pandangan beliau telah berjaya direalisasikan dengan tertubuhnya Lembaga Tabung Haji pada tahun 1969 dengan gabungan Lembaga Urusan dan Tabung Haji LUTH di antara Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji PWSPH dengan Pejabat Urusan Hal Ehwal Haji sebelum gabungan berkenaan ditukar kepada Lembaga Tabung Haji pada tahun 1995. Menghampiri usia 60 tahun, tabung haji banyak memainkan fungsi dalam membimbing masyarakat menabung sebagai persiapan menunaikan haji. Selain itu, beliau juga menyumbang dalam Dasar Ekonomi Baru, DEB. Dasar Ekonomi Baru ialah satu pendekatan baru dalam perancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Datuk Hussein. Dasar tersebut bermula pada tahun 1971 sehingga tahun 1990. Kepentingan primer dasar ini diperkenalkan adalah untuk mewujudkan perpaduan masyarakat yang akan membawa keharmonian negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan lain-lain. Profesor Ungku Abdul Aziz terlibat secara langsung dalam pelaksanaan DEB sebagai salah seorang panel yang merangkanya. Seterusnya, Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz juga mempunyai sumbangan besar sebagai pengasas dan mantan Yang di-Pertua Angkasa bermula Mei 1971 sehingga Januari 2009. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad. Angkasa ialah koperasi puncak yang menaungi semua jenis koperasi asas, menengah dan atasan di seluruh Malaysia. Profesor Diraja Dr. Ungku Abdul Aziz merupakan tokoh yang mengasaskan Angkasa menerusi Kongres Kerjasama Se-Malaysia pada tahun 1966 dan Kongres Kerjasama Se-Malaysia kedua pada tahun 1971. Di bawah kelolaan beliau, koperasi di Malaysia telah menjadi bertambah pesat dan mapan.